اقرأ كتاب الله ترقى جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah, sambung ayat 31. Sebelum kita sambung ayat 31, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Okey, antara pengajaran daripada ayat lepas iaitu kisah bagaimana Allah memberitahu kepada malaikat dia akan menciptakan manusia, iaitu Adam, yang tugasnya secara jelas Allah sebut iaitu sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kalau kita nak tahu apa spesifiknya tugas khalifah, adakah dia engineer, doktor, pensyarah, Perdana Menteri? Sebenarnya Allah jelaskan tugas khalifah secara spesifiknya ialah sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 110. Jadi kalau orang tanya apa sebenar tugas peranan khalifah yang Allah sebut dalam ayat 30, maka kita boleh jawab iaitu tugasnya Allah hurai dalam surah Ali Imran ayat 100. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Jadi kita ni menjadi umat terbaik untuk siapa? Bukan untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita, tapi linnas, untuk semua manusia. Bila sebut manusia, termasuklah non-Muslim. Bukan untuk bangsa kita saja ataupun untuk orang Islam sahaja, tetapi kita orang Islam sebagai khalifah adalah untuk semua, linnas. Kemudian apa peranannya? Ta'muruna bil ma'ruf, iaitu supaya kamu sentiasa menyuruh perkara yang ma'ruf. Tak cukup suruh yang ma'ruf, ada satu lagi, wa tanhauna 'anil munkar, supaya kamu mencegah perkara mungkar. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Lepas buat dua ni, satu suruh yang ma'ruf, yang kedua mencegah perkara yang mungkar. Lepas tu Allah kata wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Tengok tiga benda. Satu, suruh yang ma'ruf. Yang kedua, cegah yang mungkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Dia kenapa beriman kepada Allah disebut yang terakhir ataupun yang ketiga? Bukankah nak jadi orang beriman, nak jadi umat yang terbaik, asasnya ialah mesti beriman kepada Allah.
barulah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Tapi Allah sebut yang pertama menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Kedua dan ketiga barulah beriman kepada Allah. Kata ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahawa Allah nak bagi tahu selagi mana kita tak suruh yang ma'ruf, tidak mencegah kemungkaran, maka kita belum sempurna imannya. Kita belum tu'minuna billah. Sebab tu kalau kita tengok ayat lain pula, ada yang Allah melaknat orang yang tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran. Menunjukkan apa? Selagi kita tak suruh yang ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran, kita belum beriman. Dan ada kemungkinan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah melaknat Bani Israel yang asalnya mulia, bangsa yang mulia, tapi hanya kerana mereka tidak mencegah kemungkaran, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 78. Okey. Itu antara pengajarannya. Juga pengajaran daripada ayat yang lepas ialah para malaikat ni mempunyai akal. Para malaikat mempunyai akal, boleh memahami, boleh bercakap, boleh mendengar. Sebab ada sekumpulan segelintir manusia yang mengatakan malaikat tidak berakal. Yang ketiga, pengajaran ketiga daripada ayat lepas ialah tugas utama manusia ialah sebagai pemimpin yang memimpin dunia, khususnya dalam konteks menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Bukan semata-mata mengurus dunia, menyediakan prasarana, kemudahan kepada rakyat. Itu sebahagian kecil. Tapi tugas pemimpin yang paling besar ialah memastikan manusia ataupun rakyat beriman kepada Allah. Sentiasa berlaku proses menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Pengajaran yang keempat, malaikat sentiasa beribadat kepada Allah. Malaikat sentiasa beribadat kepada Allah. Daripada ayat nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa mensucikan engkau. Yang kelima, Allah nak beritahu malaikat ni satu jenis makhluk yang sangat benci kepada kerusakan. Sebab tu dia macam bertanya kepada Tuhan, kenapa nak lantik manusia yang ada akal, yang ada nafsu sebagai pemimpin? Yang kebiasaannya makhluk yang ada akal dan nafsu ni selalu berperang, selalu bergaduh, selalu menumpahkan darah. Itu menunjukkan malaikat ialah makhluk yang bencikan kerusakan. Juga pengajaran yang lepas daripada yang lepas ialah malaikat menyebutkan kami sentiasa mensucikan engkau, kami sentiasa beribadat pada engkau. Boleh tak kita ambil pengajaran, kita cerita tentang amalan kita pada orang sebagaimana malaikat cerita amalannya kepada Allah? Boleh ke tak? Saya berzikir pagi dan petang kan? Saya solat malam. Boleh ke tak? Tak boleh. Tapi malaikat cerita pada Tuhan, kami sentiasa mensucikan engkau. Jawapannya ialah, kalau kita cerita bukan kerana bermegah ataupun berbangga, sebaliknya hanya nak bagi tahu sahaja, maka dibolehkan. Sebab malaikat ni bukan berbangga, dia nak bagi tahu sahaja. Sebab pada pandangan dia, yang sepatut memimpin, menguruskan dunia ialah orang yang
beribadat pada Allah, bukan orang yang suka menumpahkan darah. Tapi kalau kita saja-saja nak beritahu kelebihan kita, amalan kita, itu hukumnya haram. Sebab ia membawa kepada riak. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Najmu ayat 32. Surah An-Najmu ayat 32 Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu sucikan diri kamu. Jangan kamu anggap diri kamu suci. Aku buat tu, aku buat ni. Jangan. Bila Allah larang, menunjukkan haram. Kenapa tak boleh? Sebab Allah kata, huwa a'lamu bimanittaqa. Dia, iaitu Allah, lebih tahu siapa yang sebenarnya bertakwa. Walaupun mulut kamu mengatakan kamu beramal, kamu beribadat, tapi Allah tahu hati kamu yang sebenarnya. Jadi tak perlu sebut kepada orang. Okey? Kita berhenti setakat tu. Jadi ayat hari ini, kaitan dengan ayat sebelum ni ialah, hari ini Allah nak membuktikan bahawa, Allah nak buktikan kepada malaikat bahawa pilihan Allah yang akan memilih manusia sebagai khalifah adalah tepat. Dan dakwaan malaikat bahawa mereka tu lebih baik daripada manusia adalah salah. Jadi ayat hari ini nak menerangkan sebab kenapa Allah memilih manusia sebagai pemimpin. Kita tadabbur. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama, dan dia mengajar Adam. Adam ni ada ahli bahasa mengatakan dia berasal daripada bahasa Arab. Ada mengatakan daripada bahasa Ibraniyah. Daripada bahasa Arab iaitu daripada perkataan adimul ardi. Adimu al-ardi. Jadi Adam tu daripada adimu. Apa makna adimu? Bumi ataupun permukaan tanah. Jadi apa kaitan dengan Adam? Sebab Adam diciptakan daripada tanah. Jadi daripada nama ini, iaitu permukaan tanah, dinamakan Nabi Adam AS. Okey. Dia telah mengajak Adam. Kenapa tiba-tiba nama Adam muncul? Sebelum ni Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tak sebut siapa. Allah kata ketika mana Tuhan engkau berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Allah tak sebut nama. Tiba-tiba di sini Allah sebut nama. Maka kata ulama, itu menunjukkan khalifah yang Allah nak cipta tu sebenarnya adalah Adam. Tu ada orang tanya, ada ustaz mengatakan ada makhluk lain, manusia, yang Allah cipta sebelum Adam. Itu salah. Sebab tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Habis Adam yang pertama dicipta, ada dalil. Ada, inilah. Sebab Allah bagi tahu pada malaikat, masa tu manusia belum ada. Lepas tu keluar nama Adam. Makna Adam adalah manusia pertama. Bahkan ulama mengatakan Adam adalah Abu al-Bashar, bapa kepada seluruh manusia. Okey. Dia iaitu Allah mengajak Adam al-asma'. Asma' ni jamaah plural kepada isim. Ismun. Kalau satu isim, nama. Kalau banyak, asma'. Jadi Allah telah mengajak Adam al-asma'. Nama-nama. Kullaha. Nama-nama kullaha. Semuanya. Okey. Nama apa yang Allah ajar Adam ni? Assalam. Nama apa yang Allah ajar Adam? Apa dia?
nama tumbuhan saja. Allah tak sebut. Allah kata nama-nama semuanya. Adakah nama yang ada ketika itu ataupun nama semua yang ada di mana-mana dan bila-bila sampai ke hari ini ataupun sampai ke kiamat? Semua nama Allah ajar pada Adam. Yang mana satu? Pun tak disebut dalam Quran. Cuma ahli tafsir mengatakan Allah mengajar Adam nama-nama yang ada ketika zaman Nabi Adam. Sebab tak logik Allah mengajar nama-nama yang belum ada di zaman Adam. Kan macam telefon, kapal terbang, tak logik, kamera. Kan? Jadi Allah mengajar semua nama yang ada ketika zaman Nabi Adam. Nama apa ni? Nama tumbuhan, nama buah-buahan, nama haiwan, nama malaikat. Okey. Summa, kemudian aradahum, dia membentangkan alal malaikah kepada para malaikat. Kemudian dia membentangkan hum ni, nya ni balik kepada apa? Al-asma. Siapa yang membentangkan? Ada tafsir mengatakan Adam, ada tafsir mengatakan Allah. Dia membentangkan. Kalaulah kita ambil tafsir yang pertama iaitu Adam. Setelah Allah mengajar Adam nama-nama, ada pun membentangkan nama-nama tersebut kepada malaikat. Lepas tu faqala, lalu dia berkata, ambi'uni, beritahulah aku, bi asma'i, dengan asma' nama-nama, haula'i, nama-nama ini. Nama-nama mana ni yang Allah ajar kepada Adam? Jadi ada step pertama Allah ajar kepada Adam. Step kedua dibentangkan kepada malaikat. Kemudian yang ketiga Adam bertanya dalam bentuk mencabarlah. Ambi'uni, bagitulah pada aku dengan nama-nama ini, in kuntum, sekiranya kuntum adalah kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Apa maksud ni? Orang yang benar. Benar dalam apa ni? Benar dalam apa? Tapi nama-nama benda. Ya? Apa yang Allah suruh, yang ajar kepada Nabi Adam. Bukan. Allah yang suruh ataupun Adam bertanya dalam bentuk mencabarlah. Sebab sebelum ni malaikat kata apa? Bila Allah begitu malaikat, Allah nak cipta manusia sebagai khalifah. Apa kata malaikat? Dia kata apa? Ini pelajaran minggu lepas, bukan tahun lepas ni. Ustaz, dia kata kenapa nak cipta makhluk nak merosakkan bumi, tak ada memang macam tu. Okey. Bukan lebih kurang macam tu, memang macam tu lah. Lepas tu malaikat kata apa? Kami yang sentiasa. Sebenarnya apa malaikat nak beritahu? Iaitu mereka lebih baik dan lebih layak jadi khalifah. Maka Allah nak buktikan dakwaan malaikat bahawa mereka lebih baik salah, ataupun dakwaan malaikat bahawa Adam ni tak layak jadi khalifah
salah. Allah nak buktikan. Allah kata apa? Okey, sekarang cuba cerita nama-nama yang Allah ajar kepada Adam. Kalau betul dakwaan kamu bahawa kamu lebih baik daripada Adam, cuba cerita nama tu. Boleh faham? Ustaz, Ya? nak tanya sikit. Faqala anbi'u ni, ini adalah Allah yang berkata kepada malaikat ataupun Nabi Adam yang berkata kepada malaikat? Ada dua tafsiran. Pertama, yang berkata ialah Allah. Allah berkata kepada malaikat. Yang kedua, ada tafsir mengatakan yang berkata itu adalah Adam. Dia ada dalam tafsir, kalau satu ayat ada dua tafsir yang tidak bercanggah antara satu sama lain, maka dua-dua boleh diguna. Tapi kalau ada dua saling bercanggah, kena ambil yang paling tepat. Okey. Jadi kita ambillah tafsir pertama, iaitu Allah. Allah kata pada malaikat, okey, cuba cerita nama-nama ni yang aku ajar kepada Adam. Sekiranya dakwaan kamu adalah benar. Dakwaan apa ni? Kamu lebih baik daripada Adam. Maka apa jawab malaikat? Qalu, mereka berkata, iaitu para malaikat berkata, Subhanaka, Maha suci, Maha suci engkau. Kalau kita tengok Subhanaka tu makna Maha suci engkau ni, makna yang bercakap dengan malaikat siapa? Apa dia? Kalau malaikat berkata Maha suci engkau, mana yang bercakap dengan malaikat siapa? Allah kan? Tak, Allah. Allah. Okey. Apa kata malaikat? Bila ditanya nama-nama, dia kata Subhanaka, Maha suci engkau. Maha suci engkau daripada apa ni? Kalau sebut Maha suci, mesti suci daripada sesuatu. Kalau kita kata Subhanallah, Subhanallah kan, makna kita mensucikan Allah daripada apa? Segala kelemahan, kekurangan, keaiban kan. Okey, di sini malaikat kata pada Tuhan, Maha suci engkau. Suci daripada apa? Kesilapan ataupun kelemahan dalam memilih Maha suci engkau. Kemudian malaikat mengaku. Malaikat mengaku apa dah? La ilma, tidak ada ilmu lana bagi kami illa kecuali ma'allamtana, apa yang engkau telah ajar kami. Okey. Sekarang malaikat kata apa? Satu, Subhanaka, Maha suci engkau daripada kekurangan, daripada tersilap. Dan yang kedua, malaikat kata la ilma, tidak ada sikit pun. Ilma ni kalau kita belajar bahasa Arab, la ni panggil la nafiyah lil jins, iaitu la yang menafikan semua jenis ilmu. Macam la ilaha, tidak ada semua jenis Tuhan. Di sini tidak ada semua jenis ilmu bagi kami kecuali yang engkau ajar kami. Jadi sekarang malaikat nak beritahu dia tak ada ilmu ke, ataupun dia nak buat pengakuan dia tidak ada ilmu? Dia nak buat pengakuan. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia mengatakan dia layak menjadi khalifah. Tiba-tiba bila Allah tanya nama, dia tak tahu. Boleh faham? Mungkin timbul persoalan. Kenapa tak share sekali ni? Liha, kenapa tak share liha? Sorry. Dah okey eh? Blackout. Okey eh? Okey Ustaz. Okey. Semua clear? Gambar, suara? Okey. Yang penting gambar saya tu clear.
Okey. Malaikat nak beritahu, nak mengiktiraf bahawa dia tidak ilmu. Boleh? Mungkin timbul persoalan. Memanglah malaikat tidak ilmu sebab Allah tak ajar pada Allah hanya ajar kepada Adam. Betul tak? Jadi apa relevan soalan Allah kepada malaikat? Sebab Allah tak ajar pada malaikat. Allah ajar pada Adam. Saya ajar pada Diha kan? Dan saya tak ajar pada Jaafar. Tiba-tiba saya tanya Jaafar, okey, cerita nama-nama ni, sedangkan saya tak ajar pada dia. Relevan tak soalan saya? Tak kan? Jadi, relevan tak soalan Allah kepada malaikat tentang nama yang Allah tak ajar pada malaikat? Allah hanya ajar kepada Adam. Relevan tak? Ha? Apa? Tak relevan kan? Ada tak logik tak Allah buat sesuatu yang tak relevan? Itu relevan Ustaz. Relevan macam mana? Allah nak bagi tahu, nak menunjukkan yang malaikat tu memang tak tahu sebelum memang tak tahu apa benda pun. Yalah. Tapi dengan mengajar Adam tu dengan mengajar Adam tu dan Adam dapat tahu segala-galanya pasal nama-nama tu dan malaikat tak tahu. Tak tahu nama-nama yang dia ajar. Betul lah, malaikat tak tahu sebab Allah tak ajar. Adam tahu sebab dia ajar. ajar. Allah nak bagi tahu yang ilmu tu Allah punya hak dia nak ajar pada siapa. So maksudnya dia to show that malaikat tak boleh nak persoal lah. Ni ilmu dia punya. Tak, sekarang Allah nak buktikan malaikat tak layak menjadi khalifah. Dengan cara apa Allah buktikan? Iaitu Allah buktikan malaikat ni tak ada ilmu. Okey? Adam ada ilmu tak? Tapi setelah Allah mengajar. Faham tak? Faham. Dah faham, jawablah. Faham Ustaz. Okey. Ha? Soalan. Tak, kenapa Allah nak buktikan Adam, malaikat tak layak menjadi khalifah? Buktinya dia tak ada ilmu. Memanglah dia tak ada ilmu sebab Allah tak ajar dia. Dan Adam ketika ini ada ilmu sebab Allah ajar dia. Betul tak? Maknanya kalau Allah ajar malaikat ilmu, malaikat layak tak jadi khalifah? Memanglah dia tak ada ilmu sebab Allah tak ajar dia. Dan Adam ketika ini. Ha? Faham soalan tak? Faham soalan? Jawablah. Faham soalan, tapi tak berhenti nak jawab. Sebenarnya mengaku tak boleh jawab tu salah satu daripada jawapannya. Agaknya nak tunjukkan kita kalau tak tahu mengaku je lah tahu. Lain tak elok lah. Okey. Apa dah? Lain tak elok? Bukan lain tak elok, jawapan yang tak elok tu. Tadi terputus sekejap Ustaz. Okey, macam ni. Malaikat ni dia mendakwa dia lebih layak kan? Masa dia mendakwa tu, sebab apa dia mendakwa dia lebih layak? Sebab dia Tak. Dia berzikir. Jadi pada pandangan dia, untuk memimpin, untuk jadi khalifah, cukup dengan ibadat. Allah nak beritahu bukan. Nak menjadi pemimpin mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Jadi masa malaikat mendakwa dia layak tu, dia belum ada ilmu. Boleh faham? Makna jangan mendakwa. Kamu belum ada syarat untuk menjadi pemimpin. Itu satu. Yang kedua, Allah nak beritahu kelayakan pada asas untuk menjadi pemimpin bukan ahli ibadat, tapi orang yang berilmu. Boleh faham? Sebab tu pernah Allah mengangkat dalam surah apa? Al-Hashr ke?
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu Allah angkat. Sebab apa Allah angkat? Sebab ilmu. Dan kita tahu tak, semua para nabi Allah bagi ilmu ke Allah bagi harta? Allah bagi kitab. Kitab tu adalah ilmu, kan? Dan kita tahu tak, ada seorang nabi, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia ilmu dah banyak, tapi Allah tegur dia sebab dia merasakan dia paling tahu. Betul? Nabi apa? Nabi Musa. Sehingga Allah perintah Nabi Musa pergi belajar lagi. Dengan siapa? Kan dia dah Nabi. Apa perlu belajar? Menunjukkan pentingnya ilmu. Kenapa Musa berbangga ataupun Musa rasa dia paling tahu? Kenapa? Sebab dia tak cukup ilmu. Boleh faham? Kalau dia cukup ilmu, dia akan semakin rendah diri. Boleh faham? Dan kita tahu tak, bila kisah Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman tawarkan kepada semua makhluk depan dia lah, siapa boleh bawa singgasana Raja Balqis daripada mana? Daripada daripada Sabak kan? Sabak tu di mana? Ada kata Yaman. Yaman. Dan Nabi Sulaiman nak singgasana Raja Balqis di Sabak bawa ke mana? Palestin. Ke Palestin. Okey. Yang pertama tawarkan diri siapa? Jin Ifrit kan? Jin Ifrit. Dia tawarkan dia boleh bawa singgasana Balqis sebelum? Kedip mata. Bukan. Sebelum Nabi Sulaiman duduk. Saya berdiri. Bila saya nak duduk, singgasana tu dah sampai. Okey? Siapa cakap tu? Jin Ifrit. Kemudian seorang lagi menawarkan. Siapa orang ni? Ini orang pula. Allah tak sebut nama. Allah kata apa dalam tu? Surah An-Namlu. Surah An-Namlu ayat 40. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Telah berkata orang yang indahu ilmu. Ilmu pula mesti daripada apa? Daripada kitab Allah. Mana bukan ilmu matematik, bukan ilmu geografi, tak. Ilmu daripada Allah. Apa kata ni orang ni yang berilmu? Aku boleh bawa singgasana Raja Balqis daripada Yaman ke Palestin sebelum? Bukan sekelip mata. Bukan sekelip mata. Sebelum mata berkelip. Mana lebih cepat? Sekelip mata ke sebelum mata berkelip? Siapa yang boleh bawa ni? Allah sebut tak nama? Allah tak sebut nama. Tapi Allah sebut apa? Kenapa orang ni jadi hebat? Sebab dia ada ilmu. Sebab itu Allah pilih Adam menjadi khalifah sebab dia ada ilmu. Dan sebab itu Allah tak pilih malaikat sebab malaikat tidak ada ilmu. Boleh? Dan Luqman kan? Luqman ni orang biasa je. Dia bukan Nabi. Dia hanya orang biasa. Bahkan disebut dalam tafsir dia orang kulit hitam. Asalnya hamba. Tapi Allah muliakan dia. Allah rakam kisah dia dalam Al-Quran. Bahkan Allah namakan satu surah nama dia, nama Luqman kan? Apa kelebihan Luqman? Dia raja? Bukan. Dia pemimpin? Bukan. Dia jutawan? Bukan. Boleh sebut tak dalil? Dalil. Jangan cakap saja. Apa dalil? Allah kata, walaqad ataina
Walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Ni. Al-hikmah makna apa? Ilmu. Ya Allah, seorang hamba kulit hitam tapi dimuliakan oleh Allah sebab apa? Ada hikmah. Ada ilmu. Okey. Soalan seterusnya, ilmu apa ni? Sehingga Allah muliakan dia. Ilmu apa? Ilmu banyak jenis kan? Ilmu dunia, ilmu sains, ilmu? Mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Ilmu yang paling mulia, ilmu yang menjadikan manusia mulia ialah ilmu kenal Allah. Ataupun ilmu Al-Quran. Ada dalil tak? Islam tegak di atas dalil. Bukan omongan kosong. Apa dalilnya? Ingat Ustaz. Tak ingat? Dia mengaku macam malaikat kan bagus. La ilma lana. Kami tak ada ilmu kecuali apa yang Allah ajar. Dia pengajaran di sini antara pengajaran besar dia. Jangan malu nak mengaku tak tahu. Sebab malaikat dengan kita siapa lebih mulia? Malaikat kan? Malaikat makhluk yang suci, sentiasa taat pada Allah kan? Tak pernah buat maksiat, tak pernah ingkar perintah Allah. Tiba-tiba dia mengaku tak ada ilmu. Makna apa tu? Kalau orang macam kita lagilah tak ada ilmu, betul? Mengakulah, jangan tak mengaku. Betul. Kadang-kadang kita dengan anak murid kan, anak murid lebih tahu, guru tak nak mengaku. Sebab apa? Kalau mengaku jatuh martabat kan. Kadang-kadang mak bapak tak nak mengaku salah kepada anak kan. Sebab apa? Sebab mak bapak ada hadis. Hadis apa dia? Aku makan garam dulu. Okey, ilmu apa? Ilmu kena Allah. Dalilnya ialah fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Allah kata apa? Fa'lam. Apa makna fa'lam? Ketahuilah. Ketahuilah. Ini fi'amah ni. Bila fi'amah menunjukkan apa? Wajib kamu tahu. Wajib tahu apa ni? Annahu la ilaha illallah. Bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Wajib kamu tahu. Wajib kamu kenal Allah. Bila kamu dah tahu, bila kamu dah kenal Allah, kamu sembah lagi tak yang lain? Tak. Punca yang sembah selain pada Allah sebab apa? Tak tahu. Okey, boleh. Dan nak kenal Allah ni sumbernya apa? Sumber untuk kita kenal Allah. Apa dah? Al-Quran. Ada dalil? Ada dalil. Surah Muhammad ayat 19. Tak, 19 yang ni. Ambil dalil yang saya bagi. Mana Ci? Tak, ini umum. Wajib kenal Allah. Soalan yang kedua, nak kenal Allah sumbernya apa? Quran. Apa dalilnya? Dalilnya ialah surah Ar-Rahman. Allah kata apa? Ar-Rahman allamal Quran. Allah sangat sayang kepada kita. Allah bagi matahari, bagi bulan, bagi hujan, bagi rezeki, bagi anak, bagi isteri. Tapi yang pertama Allah sayang, Allah bagi tahu. Allah buat apa? Allamal. Allah mengajar Quran. Di sini Allah ajar Adam apa dah? Asma. Tapi Allah ajar umat Nabi Muhammad Quran. Boleh? Dan sebab itulah bila siapa yang belajar Quran, tadabbur dan faham, dia akan jadi manusia yang terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada manusia yang faham Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ada dalil? Kan? Ada dalil?
Bila Allah mengajar Quran, mana Quran adalah sumber ilmu yang terbaik. Maka sebab itulah siapa yang faham Quran, siapa yang beramal dengan Quran, dialah orang yang terbaik. Tidak ada bandingannya. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Hadis? Hadis Nabi. Sebut. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tak, hadis Nabi tak ada dalam bahasa Melayu. Hadis Nabi dalam bahasa Arab. Dalam masalah. Dia bunyi kum, dengar je. Ini hadis. Khairukum khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Saya rasa semua orang tahu hadis ni kan? Betul? Tapi tak masuk dalam hati. Sebab itulah bila dia didik anak, dia tak nak jadi orang yang terbaik di sisi Allah. Dia nak anak dia jadi terbaik di sisi manusia kan? Di sisi manusia, siapa yang terbaik? Di sisi manusia ramailah. Antara ustaz dengan doktor pakar, siapa yang lebih baik? Ini tak ada kaitan dengan pelajar kita yang ada doktor pakar ni. Semua saya nak tanya secara pandangan umum. Pandangan umum antara ustaz yang mengajar Quran dengan doktor pakar. Pandangan umum, siapa lebih baik? Doktor pakar. Antara ahli perniagaan dengan ustaz yang mengajar Quran, siapa lebih dimuliakan? Ahli perniagaan. Antara ahli politik dengan ustaz yang naik motor kapcai mengajar Quran, siapa dimuliakan? Ahli politik. Jadi pandangan orang ramai sama tak dengan pandangan Nabi? Tak sama. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu di kalangan semua manusia, orang yang belajar Quran dan mengajarnya. Dan sebab tu Allah mengajar Al-Quran. Okey, boleh. Semoga kita malam ni kita belajar Quran kan? Tadabbur. Semoga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia di sisi Allah. Okey. Kemudian malaikat mengaku lagi, innaka, sesungguhnya engkau anta. Cuba tengok bahasa Arab. Ka ni engkau, anta engkau juga. Kenapa diulang dua kali? Bahasa Melayu tak ada tu. Pernah tak kita cakap bahasa Melayu? Sesungguhnya awak pandai ya. Pernah tak ulang dua kali? Tak. Kalau kita ulang dua kali, orang kata apa? Kita gagap kan? Awak kan? Tapi dalam bahasa Arab ada, bahkan bahasa Al-Quran. Apa makna ni? Apa maksud dia bila dia ulang dua kali? Tengok bahasa Arab. Sesungguhnya engkau, dia nak beritahu apa? Malaikat nak beritahu apa? Engkau adalah Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Hakim, Maha. Kalau saya buang ayat ni, buang anta, ayat lengkap tak? Lengkap ke tak? Sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha. Lengkap tak? Lengkap. Maknanya anta di tengah tu ada peranan dia. Apa makna dia? Penegasan. sahaja. Betul Dr. Azmi. Bila dia ulang domir di tengah ni, dia nak tekankan bahawa hanya engkau sahaja yang mengetahui. Malaikat jahilkan kecuali Allah aja. Adam pun jahil kecuali Allah. Kita semua tahu ni sebab apa? Sebab Allah yang izinkan. Dan kita walaupun ilmu banyak mana, sebenarnya kita rasa banyak kan, tapi sebenarnya bila dibanding ilmu yang belum Allah bagi, sebenarnya banyak mana ilmu yang kita ada ni.
Banyak mana? Setitik air. Setitik air. Macam kita celuk jari di laut. Kita angkat jari, air yang melekat kat jari, itulah ilmu kita. Walaupun kita hafal kitab Sunnah Sittah, kita tadabbur 30 juzuk, tapi hanya macam setitik air. Dan baki lagi ilmu Allah ialah seumpama laut. Lautan. Allah kata apa? Wa ma utitum min ilmin illa qalil. Tidaklah kamu diberi min daripada ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan siapa berbangga. Kadang-kadang dia pakar dalam bidang tu, dia pakar dalam bidang ni. Kadang-kadang menjadikan dia sombong. Tengok Nabi Nabi Musa kan. Allah kata pergi belajar lagi. Walaupun kamu seorang Nabi. Okey. Al-Alim Maha mengetahui. Al-Hakim Maha bijaksana. Apa maksud bijaksana ni? Saya tak tahu lah. Orang Melayu kalau Al-Hakim dia terjemah Maha bijaksana kan. Tapi apa maksud sebenar bijaksana? Boleh hurai tak? Mana? Bahasa Inggerisnya wise. Boleh memberi keputusan yang bijak dalam sesuatu perkara. Tapi itu ada tak pada manusia? Manusia boleh tak bagi keputusan yang bijak dalam satu perkara? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Jadi takkanlah ilmu Allah sama hakim Allah sama dengan manusia. Okey, sebab itulah bila terjemah bahasa Melayu nama-nama Allah, sifat Allah, kadang-kadang kita tak faham kan. Macam apa ni? Apa nama? Al-Halim. Al-Halim bahasa Melayu terjemah apa? Bukan santun kan? Santun. Tapi sebenarnya Halim tu jauh beza daripada terjemah bahasa Melayu. Al-Halim ialah Tuhan yang tahan azabnya kepada manusia dalam keadaan Allah mampu melaksanakan azab tu. Itu makna Al-Halim. Setiap hari orang lawan Tuhan, setiap hari orang sembah berhala. Setiap saat. Dan Allah boleh tak nak turun azab setiap saat? Boleh tak? Tapi Allah tahan. Itu nama Al-Halim. Okey, Al-Hakim ni, Al-Hakim makna ada dua maksud. Pertama, Allah sahaja yang berhak membuat apa saja hukum. Manusia tidak ada hak, termasuklah Nabi Muhammad. Bila kita tahu, kita jangan check up kecuali ada dalil. Jangan mereka-reka hukum. Sebab apa? Hak menentukan hukum ialah Allah. Apa bukti? Sifat Al-Hakim. Itu satu. Al-Hakim, maksud kedua ialah daripada Al-Hikmah. Iaitu setiap hukum Allah pasti ada hikmah. Walaupun kita tak nampak hikmah tu, dia tetap ada hikmah. Walaupun kita nampak macam zalim, tapi dia tetap ada kebijaksanaan. Betul? Contohlah undang-undang Islam, ramai orang kata zalim kan, potong tangan, rejam sampai mati kan. Betul tak? Sebab tu ramai tak nak laksanakan. Sebab pandangan mereka hukuman yang kejam. Tapi kejam ke adil? Ada hikmah tak? Ada. Kalau rejam sampai mati kan, apa hikmahnya? Dahlah rejam sampai mati. Apa hikmahnya? Manusia takut. Manusia? Takut melakukannya. Jadi hikmahnya apa? Dapat menghentikan perbuatan zina. Bila dapat hentikan perbuatan zina, ramai tak anak-anak perempuan, ibu, anak dara selamat daripada penzina? Ramai tak? Dan yang berzina itu pun sebenar, yang sepatut dihukum rejam sampai mati, kalau betul hukuman dilaksanakan, disanggup tak berzina? Tak. Jadi sebenarnya bukan masyarakat lain je selamat daripada penzinaan. Orang yang nak berzina pun tak jadi berzina. Sebab apa?
Buat apa aku berzina lepas tu mati? Biasa orang berzina dia nak hidup lama ke nak mati? Bijak tak Allah? Dengan hukuman yang keras dan tegas, bukan setakat tidak ada perzinaan, yang berzina, yang nak berzina pun tak jadi berzina. Tak ada siapa pun akan dihukum. Sebab apa? Hukuman yang sangat-sangat menakutkan. Betul? Tapi sekarang berlaku tak perzinaan? Di mana-mana kan? Betul? Kenapa? Kadang-kadang sembah mahram. Kadang-kadang dengan anak, kadang-kadang dengan cucu, kadang-kadang dengan pekerja kan? Sebab undang-undang tak bijak, tidak ada hakim. Okey, boleh? Okey, pengajaran daripada ayat 32 apa dia? Pengajaran daripada ayat 32. Asas untuk menjadi pemimpin ialah berilmu. Kan? Dan yang kedua, bila kita tidak berilmu, jangan malu mengaku tak tahu. Bila rasa malu je, ingat malaikat. Malaikat lagi mulia pada aku, dia mengaku je siapa aku. Dan diceritakan Imam Malik, bila orang tanya masalah pada dia 40 soalan. 40 soalan. Dia dapat jawab hanya berapa? Dia dapat jawab berapa? Dia hanya dapat jawab 4 soalan je. 36 soalan tak boleh jawab. Bila dia tanya pada Imam Malik, kamu tak rasa malu ke tak boleh jawab? Kamu imam besar. 36 soalan tak boleh jawab. Apa jawab Imam Malik? Kenapa ke nak malu? Malaikat pun tak malu mengaku tak berilmu. Boleh faham? Yalah, kadang-kadang kita mengajar silap kan, anak murid tegur. Senang tak nak mengaku tu? Satu nak mengaku, yang kedua nak ucap terima kasih. Senang tak? Ataupun kita mak bapak, anak kita tegur kan, ayah, semalam ayah cakap kan, hari ni ayah buat kan. Cakap apa? Diam. Ayah makan garam dulu. Qal, dia berkata, Ya Adam, wahai Adam, ambihum. Ini Allah berkata, wahai Adam, ambihum. Bagi tahu mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Saya nak sebut satu, saya teringat satu ni. Dia kelebihan malaikat apa tadi? Ibadat kan? Kelebihan Adam? Ilmu. Sebab itulah ada satu hadis Nabi kata, daripada aku intikaf di masjid aku sebulan, kan, lebih baik aku berjalan untuk menunaikan hajat saudaraku. Nabi tak kata hajat saudaraku besar ataupun kecil, sekejap ataupun lama. Tapi nak bagi tahu kenapa berjalan tunaikan hajat saudara dia lebih baik daripada ibadat di masjid Nabi sebulan. Kenapa? Yang beribadat sebulan di masjid Nabi itu mungkin jenis malaikat kot, kan? Tapi kenapa Nabi kata keluar berjalan cari saudara kita, nak tunaikan hajat dia aja. Kadang-kadang kita bawa RM10 nak bantu orang miskin. Jauh lebih baik daripada beribadat sebulan di Masjid Nabawi. Kenapa? Apa dia? Menggembirakan siapa? Sebab manfaat bantu orang melimpah kepada orang lain. Kadang-kadang kita bagi pada bapa, tapi kebaikan itu melimpah pada anak dia, isteri dia kan. Tapi kalau kita ibadat sebulan di masjid, kebaikan kita melimpah kepada siapa? Dia tak pergi keluar kan. Kadang-kadang menjadikan kita syok sendiri. Okey? Jadi Allah kata pada Adam, wahai Adam, ambihum. Beritahu pada mereka dengan nama-nama yang Allah ajar pada Adam. Falamma nabba'hum, maka tatkala amba'hum, dia iaitu Adam
memberitahu mereka dengan nama-nama. Falam aqul. Qal, dia berkata, iaitu Allah. Allah berkata, alam aqul, bukankah dia alam ni dia macam alam nasrah. Dia panggil hamzah, dia panggil litakrir, untuk menegaskan. Iaitu kalau terjemah dia fi'il madhi. Dia berkata, iaitu Allah, aku telah berkata. Aku telah berkata lakum, kepada kamu. Iaitu Allah kata pada mereka, aku dah cakap pada kamu. Apa dia? Inni, sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ghaibah samawati wal ard. Apa yang ghaib, apa yang ghaib di langit dan di bumi. Banyak tak yang ghaib di langit? Kan kita tahu tak apa yang ada di langit? Kita tak tahu. Di bumi banyak tak lagi yang ghaib yang di bumi kita tak tahu? Banyak tak? Contoh? Jin ada kan? Tapi kita nampak tak? Tak nampak. Malaikat ada. Apa lagi? Kadang-kadang benda tu nampak, itu pun kita tak tahu. Contoh binatang-binatang dalam tanah kan? Ular-ular dalam hutan tu, banyak lagi yang kita tak tahu. Tapi Allah tahu semua yang ghaib di langit dan di bumi. Apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan wa'a'lamu, dan aku mengetahui ma tubdu, apa tubdu, Zahirkan. yang kamu zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan Apa yang kamu sembunyikan. apa yang kamu sembunyikan. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Aku tahu apa yang kamu zahir dan apa yang kamu sembunyikan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak, itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Yang kamu zahirkan, yang kamu cakap ke, yang kamu buat, aku tahu. Yang kamu dalam hati saja pun aku tahu. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa? Apa dia? Tak, itu yang tersurat, yang tersiratnya. Yang tersirat. Tu yang kita tak boleh jawab, itulah tadabbur. Semua itu karena dia. Ini surah apa pula ni? Okey. Saya lupa dah apa soalan tadi. Apa yang tersirat? Bila Allah beritahu, aku tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Sebenarnya mesejnya apa dia? Apa yang Allah nak sampaikan pada kita? Bukan. Allah nak begitu, bila buat apa-apa ikhlaskan, sebab aku tahu. Kadang-kadang zahir nampak kamu buat cantik kan, solat puasa,
Tapi yang dalam hati aku tahu. Jadi Allah nak bagi tahu, ikhlaskan hati kamu. Kalau tak, sia-sia sebab aku tahu. Jadi satu, Allah nak bagi amaran kepada siapa yang tak ikhlas. Tolong ikhlaskan. Sebab amalan kamu sia-sia, aku tahu. Orang lain tak tahu. Orang lain semua puji kamu, bagus kan. Orang angkat kamu, tapi aku tahu. Betulkan niat kamu. Yang kedua, Allah nak bagi dorongan kepada orang beriman yang memang dah ikhlas. Supaya teruskan beramal. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Walaupun orang tak tahu, walaupun orang tak puji. Kenapa? Aku tahu. Betul? Sebab perangai manusia ni, bila dia nak buat, biasanya dia nak orang tahu kan? Kalau orang tahu, jadi semangat sikit kan? Kalau buat ramai-ramai, lagi rajin. Kalau buat seorang-seorang, jadi lemah je. Betul tak? Betul kan? Ya, zaman sekolah dulu, masa kita buat program Qiyamul Lail, ramai tak ikut? Tapi bila suruh buat seorang-seorang, siapa yang bangun? Kita ada pengalaman. Biasa macam tu kan? Kalau baca Quran di masjid tu, ramai ada kelompok sana. Tambah-tambah bulan Ramadan. Ada 4-5 kumpulan. Tapi bulan lain tak ada pula. Jadi Allah nak beritahu, pastikan niat kamu ikhlas. Sebab aku tahu yang kamu sembunyikan. Jangan fokus pada yang zahir saja. Boleh? Jadi orang beriman bila dengar ayat ni rasa gerun. Dia takut dah nak ada unsur riak ke, nak menunjuk ke, langsung dia takut. Okey. Satu. Yang kedua, bila Allah beritahu, dia tahu apa sikap kita sebenarnya. Ha? Hati-hati lagi? Ha? Tak payah. Jangan risau orang tak tahu. Kalau kita buat kerana Allah, jangan sibuk nak beritahu orang. Sebab apa? Sebab aku buat kerana Allah dan Allah dia tahu tak? Dan sebab sebab itulah ada ulama. Benda ni sensitif ni. Sensitif. Tapi saya sebutlah sebab kita belajar nak betulkan. Ada ulama mengatakan bila kita nak solat, setengah tu dia sebutkan usalli kan. Jadi ulama tanya, bila kamu sebut usalli, sebenarnya kamu nak beritahu siapa? Cuba fikir logik fikir logik. Kamu sebut kuat, kamu nak beritahu siapa? Beritahu orang sebelah. Orang sebelah kuat juga nak beritahu kamu. Nak beritahu siapa? Ha? Sekarang kamu nak niatkan. Niat, semua ulama sepakat niat dalam hati. Tak perlu sebut. Bila kamu sebut kuat tu macam kamu nak beritahu sesiapa. Nak beritahu siapa? Kan kamu salat kerana Allah. Allah dia tahu. Allah tahu tak kamu ikhlas ataupun tak tanpa kamu sebut. Betul? Sebab itulah Allah kata fawailul musallin. Celakalah orang yang salat. Kenapa celaka? Sebab dia tak sebut usalli ke sebab dia tak khusyuk? Jangan hilang fokus. Kita nak fokus nak masukkan niat, tapi solat tak khusyuk. Allah kata yang berjaya, orang beriman yang berjaya hanya yang allazina hum fi salatihim, yang khusyuk dalam solat. Okey. Satu lagi saya nak beritahu, bila kita tahu, Allah tahu, kita tak tahu. Kesannya apa dia? Bila kita tahu, Allah tahu, kita tak tahu. Ada satu lagi. Ya? Bukan. Apa dia? Kenapa tenteram? Saya ulang. Ini benda ni penting ni. Kadang-kadang menyebabkan manusia tak bahagia. Sebab dia tak yakin. Allah tahu, dia tak tahu. Tak. Bila dia tahu, Allah tahu dan dia tak tahu, dia akan serah bulat-bulat dirinya kepada Allah. Sebab dia tak tahu. Betul tak? Kalau dia serah bulat-bulat pada Allah, agak-agak selamat tak dia? Selamat. Yang ramai tak serah pada Allah sebab apa? Sebab dia rasa dia tahu. Bahaya tak? Ramai yang tak boleh terima takdir ni sebab apa? Sebab dia rasa tahu.
Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 216. Allah kata apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ha? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an Wa khairul lakum. syai'an wa huwa khairul lakum. Kemudian wa asa An tuhibbu syai'an an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. wa huwa Syarrul lakum. syarrul lakum. Wallahu ya'lamu. Kemudian Allah tutup dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Orang beriman kalau dia baca ayat ni, jiwa dia tenang, hidup dia tenang je. Apa masalah, okey je. Tengok Allah kata apa? Kutiba alaikumul qital. Okey ke? Okey. Okey ke yang Zoom? Nampak gambar okey? Nampak okey? Okey. Okey, nampak. Tulisan clear? Ya. Okey. Cuba terjemah. Kutiba telah diwajibkan ke atas kamu al-qital, peperangan. Perangan. Wa huwa kurhul lakum. Dan peperangan itu tidak disukai. Siapa suka berperang? Semua tak suka kan? Allah tahu. Jadi boleh tak kita tak suka berperang? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Allah kata ni, Allah intiraf. Tetapi Allah bagi peringatan. Wa asa an takruhu syai'an. Moga-moga yang kamu benci musibah ke apakah termasuk peperangan, wa huwa khairul lakum. Dia sebenar baik. Dan moga-moga yang kamu suka, tak berperang kamu suka, ia adalah buruk bagi kamu. Kenapa tu? Yang baik sebenarnya buruk. Yang buruk sebenarnya baik. Kenapa? Sebab Allah beritahu, Allah tahu kamu tak tahu. Yang kamu tahu apa dah? Buruk je. Tapi yang kamu tak tahu apa? Di belakang yang buruk ada kebaikan. Boleh faham? Jadi kita orang beriman, bila kita tahu, kita tak tahu dan Allah tahu, kita serah je pada Allah. Dan apa saja yang buruk, kita senyum ke marah? Senyum. Kenapa senyum? Baik. Kenapa kita nak marah? Sebab kita tak tahu pun, betul tak? Bila ada musibah, kita marah, itu tanda kita jahil. Kenapa kamu marah? Kamu tahu tak di sebalik musibah ini ada hikmah? Kamu tahu tak? Tak tahu. Tak tahu, jangan marah. Belagaklah. Tak tahu, jangan belagak macam orang tahu. Macam lebih tahu pada Tuhan. Boleh faham? Ni akidah ni. Akidah ni. Betul tak? Ramai orang fail kat sini. Bila dapat musibah je, habislah. Baru je keciman ni, dapat penyakit baru. Habis. Okey, cukup lah. Kita berhenti sampai ayat 33. Ustaz, nak tanya Ustaz. Okey. Jadi perkara yang kita benci ni ataupun perkara yang kita suka bukan setakat hanya untuk yang peperangan sajalah. Tadi Ustaz ada sebutkan musibah juga kan? Ya. Perkara-perkara lain juga. Ya, betul. Soalannya? Jadi taklah tertumpu kepada peperangan saja. Bukan. Konteks kan. Bukan. Pasal peperangan saja. Tak, musibah tu semua musibah. Contohlah macam PKP kan. Semua orang tak suka kan?
Tapi kalau orang beriman, dia akan suka ataupun tak suka. Dia akan suka. Kenapa? Sebab dia tak tahu apa yang sebenar Allah nakkan. Dan banyak tak bukti yang menunjukkan dengan sebab PKP ni, ramai orang yang dekat dengan Quran. Dan dengan sebab dekat Al-Quran, ramai tak orang selesai masalah dia. Selesai. Masya Allah. Ada seorang pelajar, dia tanya soalan pada saya. Dia kat UK. Dia kata puasa kat UK ni sampai pukul 9 malam. Kan? Kawan dia di satu negeri sebelah Eropah juga. Lebih kurang sama, tapi dia berbuka awal. Lebih kurang pukul 6.30. Sebab apa? Dia ikut negara jiran yang paling dekat. Alasannya apa? Sebab sampai 9 malam ni tak tahan. Dia pun ikut negara jiran, iaitu berbuka awal. Jadi mungkin dia dengar ikut. Tapi tak apalah, saya tak sebut nama sebagai pengajaran kan. Jadi dia nak ikut kawan dia berbuka awal. Suami dia tak setuju. Bergaduh. Dia tanya saya, sebab apa? Sebab dia kenal saya. Kenapa dia kenal saya? Sebab dia ikut kelas tadabbur. Kenapa dia ikut kelas tadabbur? Sebab PKP. Faham? Jadi saya kata, hukum dia, kalau kita puasa walaupun 10 jam ke, 12 jam ke, 15 jam, tak boleh berbuka. Sebab Allah kata apa? Makalah kamu sehingga jelas apa dia? Khatu al-aswad, garisan hitam, iaitu masuk maghrib. Makna tak boleh berbuka sehingga masuk maghrib. Allah tak kata kecuali di negara yang siangnya panjang, tak. Okey, 19 jam. Kalau dia teruk sangat sampai sakit, Allah kata berbuka dan ganti. Tak ada masalah. Kecuali dalam satu kes kata ulama, kalaulah satu negara tu siang hari 24 jam. Ada kan? Kat mana? Norway Ustaz. Norway. 24 jam sehari, tak tahu bila maghrib. Ketika itu ulama kata boleh berbuka ikut waktu negara yang paling dekat dengan dia. Kalau negara yang paling dekat 6.30, berbuka 6.30. Sebab dia siang hari sepanjang masa. Kan? Jadi dia kata, jawapan ustaz tu menyelamatkan saya daripada bergaduh dengan suami. Nampak tak? Punca apa tu? PKP. Orang tak suka PKP. Dan banyak lagi yang feedback pada saya sebab PKP dia jumpa kelas tadabbur, banyak masalah dah selesai. Jadi kita pada saya benci. Tapi Allah kata, wahwa khairul lakum. Percayalah. Kalau tak ada PKP, saya tak buat kelas online ni. Saya tak akan buat. Sebab tak ada orang nak dengar. Kenapa tak ada orang dengar? Sebab semua tak ada kat rumah, semua kerja dunia. Betul kan? Yang jadi nak ikut kelas online ni sebab buat gapo kat rumah ni. Kan? Betul. Nikmat tu bahaya. Bagus lah. Siapa tu? Okey, ada soalan? Satu Ustaz tadi tentang yang awal Ustaz sebut dalam ayat yang awal, ayat yang minggu lepas mengenai malaikat seperti dia mengetahui bahawa ada kehidupan sebelum Nabi Adam melalui ilmu yang atau pengetahuan yang dia tahu manusia itu perosak. Dan tadi Ustaz pun ada explain yang tak ada sebenarnya manusia sebelum Nabi Adam. Jadi mungkin saya terlepas. Jadi apa jawapannya bagi macam mana malaikat tu tahu yang manusia tu perosak? Dekat Syam bukan mungkin terlepas, memang terlepas. Kita dah sebut minggu lepas. Jadi okey. Jadi saya
sebut ringkas. Soalan ni kita dah jawab minggu lepas. Dari mana malaikat tahu manusia yang nak dicipta oleh Allah, yang nak dilantik sebagai khalifah akan melakukan pertumpahan darah, pembunuhan. Saya dah sebutkan. Iaitu andaian malaikat, bila makhluk yang Allah nak cipta ni ada nafsu, ada akal, maka perangannya macam jin. Jin dah ada dan malaikat pun dah nampak. Bila ada nafsu, ada akal, akan bergaduh. Betul. Macam sekarang lah, bergaduh tak nak berebut kerusi. Bukan kerusi kelas tadabur, kerusi parlimen. Okey. Jadi dia andaian pada jin lah ya? Ya. Syukran. Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat turut kita tadi tu yang qala alam aqulakum inni a'lamu. Ya. Ini orang cakap dengan siapa ya? Cakap dengan Nabi Adam dan cakap dengan malaikat. Tak, Allah bercakap dengan malaikat. Itu jelas Sebab Allah kata apa? Kan aku dah cakap pada kamu, aku tahu lebih daripada kamu. Aku tahu benda ghaib. Tapi bila aku cakap aku nak lantik Adam sebagai khalifah, kamu macam macam tak puas hati. Sebab apa? Sebab kamu rasa manusia ni tak layakkan. Allah akan jawab, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itu Tak tahu benda gaib lah. siapa? Ada ikut malaikat pun tak tahu. Tak, malaikat tak tahu. Semua makhluk tak tahu benda gaib, termasuklah Nabi Muhammad. Ada banyak ayat dalam Quran, Nabi kata aku tak tahu benda gaib kecuali Allah yang bagi tahu. Sebab itulah siapa mendakwa mengetahui ilmu gaib boleh jadi syirik. Sebab itu hak Allah. Macam mana dia tahu ilmu gaib? Sedangkan itu hak Allah. Malaikat Jibril pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Kalau Jibril tahu manusia benda gaib, Jibril akan tahulah Adam memang layak lah. Jibril terus cakap, sami'na wa ata'na. Itu menunjukkan Jibril tak tahu, malaikat tak tahu. Okey. Satu lagi Ustaz, sorry. Sifat malaikat yang suka berzikir saja kan. Tapi dalam kisah yang ni dia menunjukkan yang ada rasa tak puas hati ataupun ada rasa sesuatu buat dia sebagai mau menghalang Allah daripada. Bukan. Dia mereka bukan tak puas hati. Bukan membantah. Bukan membangkang. Tak. Sebab sifat mereka Allah sebutkan, la ya'sunallaha ma amrahum. Mereka ni tak pernah derhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan sentiasa melakukan apa saja Allah perintah. Habis kenapa mereka macam persak? Tak. Mereka hanya minta pencerahan. Okey. Dia contohlah, ada ayat boleh cari sendiri, ayat yang Nabi sendiri mengatakan dia tak tahu benda gaib kan. Contoh Nabi pergi ke Taif. Kalau Nabi tahu benda gaib kan, Nabi agak-agak pergi ke Taif. Pergi buat apa? Cari penyakit kan. Orang Taif akan tolak dakwah, orang Taif akan baling batu. Nabi takkan pergi kan. Tapi kenapa Nabi pergi? Sebab Nabi tak tahu benda gaib. Nabi pergi pada tahun 6 daripada Madinah, Nabi pergi ke Mekah nak buat umrah kan. Tahun 6 Hijrah. Tapi dihalang oleh orang musyrikin. Kata ni kan dia you. Okey ke? Ada siapa-siapa terkepit ke? Okey. Nabi pergi daripada ni berjalan naik unta, ada yang berjalan kan jauh tu daripada Mekah pakai ihram nak buat umrah. Sampai ke Hudaybiyah ditahan kan. Sampai bila tak boleh Nabi suruh sahabat bertahallul, sahabat membantah. Sebab Fras datang daripada jauh, bukan zaman kita naik bas. Tapi sebab mereka patuh arah Nabi, mereka patah balik semula ke Madinah. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi pergi tak? Tak. Okey. Jadi kalau kita percaya pada bomoh yang mengata dia tahu benda gaib,
akal kita ada masalah lah. Sebab orang sahabat Nabi pun tak tahu. Takkanlah orang sahabat Tok Bomo kampung kita tahu. Kan banyak kan orang Tok Bomo kita bila jumpa kita, dia kata apa? Saya tahu ni awak nak datang pukul 10. Saya tahu awak datang bawa beg warna merah. Kita pun angguk, hebatnya. Dua-dua syirik. Dua-dua syirik. Habis tak macam mana tahu? Memang betul. Itu kerja-kerja syaitan. Syaitan yang hantar berita maklumat awal. Sebelum kita sampai, syaitan dah hantar maklumat pada member dia. Member dia tu tak bomo lah. Okey, Ustaz mau... Nak tanya soalan sama Ustaz daripada pencerahan ni. Tadi Ustaz ada cerita pasal Nabi Musa kan? Alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa nak belajar daripada orang yang lagi pandai, Nabi Khidir lebih tahu. Ya. Kalau ikut cerita Nabi Khidir tu ada 4 cerita tak salah saya. Ya. Di situ tu ada yang ada sifat gaib lah. Cerita yang Nabi Khidir tahu dan Musa tak tahu. Tu macam mana nak explain? Macam mana soalan dia? Dalam 4 cerita tu ada benda yang ada benda-benda gaib yang Nabi Khidir tahu, Nabi Musa tak tahu. Okey. Sebelum tu Allah beritahu setelah Nabi Musa berjalan tepi pantai, dia tertinggal ikan, kemudian dia patah balik ikan. Lepas patah balik dia jumpa siapa? Allah tak sebut nama dalam Quran, cuma Khidir tu disebut dalam hadis. Cuma Allah sebut sifat Khidir apa dia? Tengok apa sifat Khidir. Cuba sebut. Cuba buka sekejap surah Al-Kahfi. Okey, fawajada muka surah Al-Kahfi ayat 65. Muka surat 301. Surah Al-Kahfi ayat 65. Setelah Musa dengan pembantu dia berjalan, fawajada, lalu dua-dua mendapati abdan, seorang hamba, min ibadina, daripada hamba kami. Allah tak sebut nama, tapi Allah sebut sifat hamba. Dia ni Khidir lah. Apa dia? Atainahu rahmatan. Satu, kami bagi rahmat kepada Khidir. Yang kedua, allamnahu min ladunna ilma. Jadi Khidir tahu benda gaib sebab Allah dah bagi tahu. Dan Allah tak bagi tahu Musa. Sebab tu Musa tak tahu. Kan? Musa dengan Khidir siapa lebih tinggi? Musa, Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tak tahu benda gaib walaupun dia nabi. Walaupun dia lebih tinggi, sebab apa? Allah tak beritahu. Kenapa pula Khidir lebih rendah? Tahu sebab Allah yang beritahu. Jadi tak ada siapa yang tahu benda gaib kecuali Allah yang beritahu. Dan Allah beritahu pada siapa ni? Orang-orang yang terpilih. Nabi kan. Jadi kalau macam Tok Bomo tu, saya tak tahu. Okey, soalan? Facebook. Ustaz mau jelaskan ayat Allah tidak akan bantu pemerintah yang melantik diri sendiri. Syarat apakah yang dibenarkan untuk memilih pemerintah? Allah tidak akan bantu pemerintah yang melantik diri sendiri. Tak, Allah bukan tak bantu siapa yang lantik diri sendiri sahaja. Allah tak akan bantu siapa sahaja yang tak membantu agama Allah. Kadang-kadang dia tak lantik diri sendiri, orang lantik dia kan. Tapi dia sendiri tak bantu agama Allah, pun Allah tak akan bantu. Sebab Allah kata apa? In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu agama Allah, barulah Allah bantu. Sebab tu Allah bantu Nabi Muhammad, Allah bantu sahabat-sahabat kan. Sebab mereka membantu agama Allah. Jadi jelas yang Allah bantu orang yang bantu agama Allah sahaja. Adakah manusia boleh melihat jin? Abdul Azim. Manusia tidak boleh melihat jin berdasarkan ayat Quran surah Al-A'raf
surah Al-A'raf, Allah kata jin melihat kamu dan kamu tidak melihat jin. Dan ada hadis mengatakan Nabi diperlihatkan rupa jin, tapi Nabi sahaja, orang lain tak ada. Dan juga ada yang mengatakan bila kita binatang keldai, bila anjing menyalak, dia makna dia melihat jin. Satu lagi binatang, ayam berkokok nampak malaikat. Jadi ayat Quran dan juga berdasarkan hadis, manusia tak boleh melihat jin kecuali dia juga adalah jin. Ataupun dia melihat jin Syamsuddin. Allah jadikan jin benda gaib kan. Jadi kenapa kita nak susah-susah nak tengok juga? Dan Allah suruh kita beriman dengan benda gaib, antaranya jin. Jadi siapa mendakwa jin, dia nampak jin, seolah dia mendakwa jin bukan daripada benda yang gaib. Wallahu a'lam. Kalau kita niat solat, kalau kita niat solat dalam hati tak baca usul kira macam mana? Boleh ke? Memang boleh lah. Semua ulama sepakat niat dalam hati. Yang disebut tu ada mengatakan sunat, ada mengatakan harus. Tapi kalau tak sebut tak membatalkan solat. Bahkan yang membatalkan solat kalau tak terlintas langsung dalam hati. Mulut sebut tapi hati langsung tak terlintas. Itu batal solat. Sebab niat di hati. Bila kita orang sunnah jadi makmum kepada imam yang solat. Tak, dia sebenar jangan kategorikan manusia. Jangan kita mengkategorikan manusia ataupun menghukum yang ni sunnah, yang ni tak sunnah. Jangan. Siapa kita nak membezakan manusia? Siapa? Kadang-kadang pada Zai kita sunnah, orang lain pada Zai tak sunnah, tapi kita tahu di hujung kehidupannya mungkin dia lebih sunnah daripada kita. Dan kita pula di hujung kehidupan kita tak tahu. Jadi jangan sekali-kali melabel, menghukum, mengkategorikan manusia. Selagi mana dia solat, maka dia adalah insya-Allah orang Islam. Adakah malaikat yang tahu manusia buat kerosakan daripada? Tak, itu bukan berdasarkan ilmu. Malaikat dah jawab tadi kan. Malaikat buat andaian manusia yang akan dicipta oleh Allah akan melakukan kerosakan. Itu bukan berdasarkan ilmu. Kalau ilmu mesti yakin, tapi kalau andaian makna dia tidak berilmu. Ustaz teruskan kelas ni walaupun PKP dah habis. InsyaAllah saya akan teruskan kelas sampailah, bukan sampai habis PKP, sampai saya mati. InsyaAllah. Maksudnya online tu Ustaz? Yalah online lah. Jadi saya nak nasihat juga mana-mana yang suka jemput saya di rumah tu, tak ada kelas di rumah. Semuanya kelas online. Dia tak payah buat kelas di rumah, tapi dengar kelas daripada rumah. Soalan Ustaz? Apa dia? Memandangkan Ustaz bakal online saja, yang zahir ni mana lebih afdal? Yang mana? Datang ke yang online? Yang datang ialah ayyukum ahsanu amala. Apa mana ayyukum ahsanu amala? Yang paling baik amalan. Apa mana? Yang paling ikhlas. Kadang-kadang yang duduk kat rumah lebih ikhlas kan? Maka dia lebih baik. Yang kedua, yang paling menepati sunnah. Kadang-kadang yang duduk kat rumah bila dengar berubah kan? Tapi yang datang secara face to face ni tak berubah. Maka yang kat rumah lebih baik.
Okey. Bila ditimpa musibah, kita rasa sedih, rasa sebab, salah ke ustaz? Dia peringkat awal, kita rasa sedih, macam itulah diwajibkan peperangan. Dan peperangan tu Allah kata kamu benci. Pada peringkat awal, itu fitrah semula jadi. Tapi lepas tu kita kena pujuk hati kita dengan ayat selepas tu. Kenapa aku nak sedih ni? Aku tahu tak musibah ni baik untuk aku? Aku tahu tak apa hikmah? Aku tak tahu kan? Kalau aku tak tahu, serah pada Allah. Allah tahulah dia nak buat apa yang terbaik untuk aku. Serah, kita akan bahagia hidup. Okey, cukup lah. Ada soalan lagi daripada Zoom? Yang Zoom ada lagi tak? Seorang pun tak ada? Ada? Okey, tak ada? Tak ada. Tak ada? Dia tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, kalau ada terkasar saya minta maaf. Kita nak announce pula masa pulang. Okey, kelas kita yang malam ni, satu Rabu malam Khamis, yang kedua Jumaat malam Sabtu seperti malam ni. Di bulan Ramadan kita akan teruskan malam, iaitu selepas solat tarawih. Jadi kita akan solat 11 lah. Mana lebih kurang jangka kita akan mula kelas pukul 10. Saya nak tegaskan di sini, benda yang paling penting sekali untuk kita hadapi Ramadan dan juga ketika berada di bulan Ramadan, yang paling penting Quran. Sebab itulah salafus salih dan para tabi'in, bila masuk bulan Syaban je, bila masuk bulan Syaban kan, dia kurangkan aktiviti luar, aktiviti dunia dia. Dia buat apa? Dia puasa sunat dan dia banyak tadabbur Al-Quran. Antara seorang salafus salih nama dia Amr bin Qais. Dia ada kedai. Masuk bulan Syaban, dia tutup kedai, dia fokus pada Quran. Sebab apa? Sebab Quran, puasa nak menjadikan orang tu bertakwa. Dan tak mungkin dia jadi takwa kalau dia tak faham dan ikut Quran. Jadi saya nak pesan pada diri saya dan semua. Puasa jangan fokus pada lapar. Jangan fokus pada buka puasa. Dan jangan sekali-kali fokus pada raya. Jangan fokus pada salat tarawih. Fokus pada Quran. Dengan Quran akan mengubah kamu. Dengan Quran akan membawa rahmat dalam kehidupan kamu sampai kamu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kelas kita besok ada kelas khas berkenaan dengan Ramadan, persiapan Ramadan. Tajuk dia Sekolah Ramadan Universiti Taqwa. Tolong viralkan pada kawan-kawan. Pukul 2.30 petang besok. Kelas khas, edisi khas Ramadan. Pukul 2.30 petang insya-Allah. Kita tu bulan Ramadan nanti setiap malam Ustaz kan? Pada bulan Ramadan nanti setiap malam kita tadabbur. Saya setuju. Setiap malam tadabbur masing-masing. Tengok kalau boleh kita akan buat setiap malam. Sebab biasa kalau sebelum ni Ramadan 10 akhir kita buat setiap malam. Kadang-kadang kita pilih satu surah contoh Fussilat ke Az-Zumar ke, 10 malam kita buat setiap malam habis satu surah. InsyaAllah boleh difikirkan. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران